Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al 'aqibatahu rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur sangat-sangat kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, yang telah menentukan kita termasuk di dalam hamba-hambanya yang dikasihinya, yang mana tanda kasih Allah itu sangat jelas di wajah hadirat sekalian. Hadirat adalah insan-insan yang dikasihi oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk melakukan suatu amalan yang sangat-sangat penting di alam ini. Tidak ada suatu amalan yang lebih hebat daripada mencari ilmu. Apatah lagi lah kalau ilmu itu ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sebenar-benarnya. Walaupun kita berhajat untuk beramal, beribadat, andainya tanpa ilmu, mungkin ibadat kita tidak menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Iqra merupakan kalimah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditatap, ditadabbur oleh insan-insan yang ingin mendapat keridhaan Allah. Sebab itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu, barulah kamu termasuk di dalam golongan orang benar-benar mengucap tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Jadi saya dengar Ustazah Salwa tadi, saya tertarik hati. Penekanannya ialah tentang bahagian yang terpenting di dalam diri kita, iaitulah hati. Allah tak lihat baju raya yang baru buat. Tadi Yati cerita dia baru buat upah baju raya. Hati-hati, baju raya yang mahal itu sama ada menjadi apa? Menjadi sesuatu yang boleh mendatangkan pahala, menutup aurat, melahirkan kegembiraan di hari yang Allah sediakan untuk kita bergembira, ataupun baju raya itu menjadi sebab untuk kita dimurkai oleh Allah apabila tidak ada keikhlasan di situ. Aku nak cari yang mahal-mahal, nak buat fashion yang cantik-cantik supaya orang tertarik. Habis langsung, tidak ada apa-apa nilai di sisi Allah. Itu untung. Lagi teruk kalau dinilai dengan nilai yang buruk. Baju ini menjadi sebab fitnah. Wal'iyadzubillah.
Saya ni bila cerita pasal baju susah hati. Sebab almari di rumah tu dah padat. Tak tahu bila nak kena cari masa untuk nak kurangkan. Allahu Akbar. Wa'liyazubillah. Itulah nafsu manusia. Pergi Mekah cara nak beli 2 baju je daripada rumah. Sampai sana nampak yang tu cantik, nampak yang ni cantik. Beli yang tu, beli yang ni, entah berapa baju balik. Jangan hadirat saja, saya pun sama juga. Itulah lemah kita dengan hawa nafsu wal ayazubillah. Minta Tuhan ampunlah ya dosa kita semua. Jadi itulah saya tertarik hati apa yang disebut oleh Salwa tadi. Tiap-tiap hari bercakaplah dengan hati. Tiap-tiap hari bersihkan zahir. Apa yang lebih penting, bersihkan batin. Kita bersih lahir dengan mandi hadas, dengan berwuduk. Tapi bersih hati dengan bertaubat, taubatan nasuha. Taubat nasuha. Dan untuk menjadi orang yang bertaubat, orang yang bersih hati, kena ada ilmu. Betul, jangan pilih-pilih guru. Pilih guru sudah melambangkan hati tidak ikhlas. Hati tidak bersih. Kenapa tak bersih? Oh, aku suka orang ni, aku tak suka orang ni. Jangan. Kita kena hormat guru tu walaupun dia mengajar kita satu kalimah. Satu kalimah. Apatah lagi kalau bertahun-tahun. Tapi guru pun jangan rasa dia hebat. Dia lagi takut. Takut kalau dia membawa ajaran yang menyebabkan orang lain makin jauh pada Allah. Menyebabkan orang lain tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirat tak takut sangat. Hadirat ialah mendengar. Tapi yang paling takut dia yang menyampaikan. Takut-takut dia tersampaikan benda yang tak betul. Wal a'yadzubillah. Lebih takut kalau dia sampaikan kerana tujuan dunia. Kerana nak mencari harta dengan ilmu Allah. Wal a'yadzubillah. Minta Tuhan jauh sangat-sangat. Sangat-sangat takut ya Allah. Sebab itu saya sangat takut. Saya cukup takut nak terima envelope ni. Tapi itulah. Itulah manusia. Kalau tak terima envelope, tak ada motivasi nak datang. Kalau kosong tiap hari, tapi datang tu jangan kerana envelope. Dapat envelope tebal ke, envelope nipis ke, envelope apa pun. Saya biasa ceramah, saya dapat RM2.70. Dengan duit-duit shilling. Agaknya tuan rumah tu dia pungut daripada hadirat. Dengan shilling-shilling tu dia bagi kat saya. Alhamdulillah. Tapi ada seorang ustazah, dia pergi satu tempat ni, Peneroka ni. Jauh dia pergi. Melangkau negara, melangkau negeri. Bila balik dia dapat duit kecil-kecil. Dia hantar balik, dia post balik ke kampung tu. Itu ustazah tu berpangkat tinggi tu, berpendidikan tinggi tu. Tapi itulah hidayat Allah ini dia tak kira berpendidikan tinggi ke, berketurunan hebat ke. Hatta Quraisy sekalipun, kalau dia tidak menyediakan hati untuk menerima kebenaran, dia tetap tertutup, terlindung daripada kebenaran. Itulah yang berlaku pada darah daging Rasulullah, bapa saudaranya sendiri yang mendidik dia dari kecil. Kita siapa? Tak ada darah daging Rasul, tidak berbangsa dengan bangsa Rasul, tidak dilahirkan di negeri Rasul, tetapi Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala aturkan lahir saja ke dunia di azan iqamah di kiri kanan telinga kita. Fahamkah hadirat sekalian? Ini merupakan anugerah Allah tertinggi di alam ini. Apabila kita sejak lahir di azan iqamah ke dalam telinga kita, maka suburkanlah azan iqamah itu apabila kita dewasa. Lebih lagi apabila diwata. Apa diwata? Dewasa. Lepas dewasa, diwata lah. Jadi maknanya apabila kita sudah berumur, berpengalaman,
banyak pemandangan, banyak pengalaman, maka dewasakanlah jiwa, hati, rohani kita. Orang dewasa dipanggil kayis. Apa itu kayis? Mandana nafsahu lima ba'dal maut. Siapa yang mendanakan diri dia. Apa itu dana? Menundukkan diri dia, melaksanakan, memanfaatkan diri dia untuk mencari kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati bukan kekayaan di dunia, bukan pangkat tertinggi di dunia, bukan tercantik di dunia, tetapi orang yang menggunakan segala anugerah Allah di dunia ini untuk mencari bekalan di alam yang kekal abadi, di tempat yang tidak ada tolak bandingnya. Masya Allah. Jadi hadirat sekalian, terbayang, terlihat di wajah hadirat sekalian nadrah. Apa itu nadrah? Cahaya keimanan, sinar ketakwaan. Teruskanlah, suburkanlah. Jangan ada satu detik pun dalam hati ini kita lalai daripada Allah. Marilah kita berdoa sungguh-sungguh di taman syurga ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapat anugerah tertinggi ini, yaitu mencintai ilmu, mencintai majlis ilmu, mencintai orang yang baik-baik, mencintai perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Faham tak? Tak faham. Ya Allah, kurniakanlah kepada hamba sekeping hati yang cintakan Kau, cintakan pencipta kita, dan cinta kepada orang-orang yang cintakan Kau. Siapa? Para nabi, para rasul, para wali, para awliya, para salihin, salihat, muslimin, muslimat, dan semua sekali. Wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik, dan cinta kepada apa saja yang boleh mendekatkan kami kepada cintakan Kau. Cintakan majlis ilmu, cintakan orang yang menyampaikan ilmu, cintakan harta-harta, kereta kita yang boleh membawa kita ke tempat ilmu, cintakan orang-orang yang boleh menemani kita ke majlis ilmu, cintakan baju-baju yang membolehkan kita menyesuaikan diri dengan orang yang akan hadir ke majlis ilmu. Bolehkah hadirat datang dengan pakaian yang tidak menutup aurat? Tapi kita cintakan baju ni kerana baju ni boleh membantu kita untuk melayakkan diri sebagai insan salihah yang akan hadir ke majlis ilmu. Termasuk ma tu. Ma ni dia umum. Apa saja yang boleh menyampaikan kita kepada kasihkan Kau. Kasihkan kereta bukan nak gilap kereta. Kasihkan kereta kerana kita suka kereta ni bersih. Yang kedua, kereta ni boleh bawa kita ke masjid. Kereta ni boleh bawa kita ke majlis untuk bersilaturahim, membawa kita untuk pergi menziarah sahabat-sahabat kita yang uzur. Jadi kereta ni kita cinta dia. Bukan cinta kereta kerana kereta. No. Cinta kereta kerana Allah. Cinta kat pakcik ni. Ni dua-dua orang, 3 orang ni. Kerana mereka membantu kita untuk melengkapkan arahan-arahan, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pihak masjid. Masjid diaraskan untuk rakam semua ya. Rakam semua apa yang disampaikan. Mereka sanggup berkorban ni agaknya tiap-tiap hari kot, ataupun tukar-tukar orang. Macam mana pakcik? Tiap-tiap hari, oh hebat. Pakcik boleh masuk syurga kerana ini saja. Ikhlaskan niat. Kita cintakan pakcik-pakcik ni. Sorry lah, saya tua, tapi penghormatan panggil pakcik.
Cintakan pakcik-pakcik ni kerana pakcik menyelesaikan segala keputusan yang dibuat oleh pihak majlis, berkorban tiap-tiap hari berapa jam di sini. Masya Allah. Tak kena gaya pakcik ni masuk dulu syurga pada saya, insya-Allah. Amin pakcik. Ya Rabbal Alamin. Kenapa semangat sangat pagi ni? Pasal Ustazah Salwa lah tadi. Saya boleh saya nak suruh dia mengajar sampai terus, dia pula tak mau. Tapi hari ni hadirat sekalian, saya nak baca sendiri, walaupun tergagap-gagap, walaupun slow, kerana apa yang akan kita baca pada pagi ini sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat-sangat mendalam kesannya kepada orang yang mau mengambil iktibar. Saya menangis ketika membaca apa yang saya nak baca hari ini. Hati saya menangis, mata menangis sikit-sikit, tapi hati menangis, takut-takut, termasuk dalam apa yang kita akan baca hari ini. Iaitu pada hari ini kita akan baca apa yang kita alami semua. Tak ada seorang pun boleh melarikan diri. Iaitu peristiwa di padang mahsyar. Siapa boleh skip daripada padang mahsyar? Angkat tangan. Sila angkat tangan. Saya upah 1,000, 2,000, 10,000. Oh, tak ada seorang pun boleh angkat tangan, supaya dia ada satu cara nak lari diri daripada padang mahsyar. Oleh itu rasailah apa yang kita akan baca ini sesuatu yang benar-benar menasihati kita, supaya kita termasuk dalam mereka yang positif, mereka yang selamat di tempat yang sangat penuh dengan huru-hara. Masya Allah. Jadi inilah. Jadi dia kata, pertama sekali kita berterima kasihlah. Mari kita baca Al-Fatihah supaya diberkati apa yang ilmu yang kita baca. Kita hadiahkan pahala Al-Fatihah ni kepada guru terbesar kita, kekasih kita Rasulullah SAW, dan pahala yang seumpamanya kepada mereka-mereka yang terlibat mengarang kitab ini, khususnya Syekh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti mengarang kitab ini dan sangat-sangat memberi kesan kepada pembacanya yang diberi Allah sekeping hati yang pandai mengambil iktibar daripada ilmu yang dia baca. Ada orang baca, tapi habis baca habis, tidak ada apa-apa kesan. Itu malanglah tu. Jadi sebab itu kita baca jangan laju, tapi kita baca dengan perlahan. Kalau boleh baca kuat-kuat. Kalau seorang-seorang pun baca kuat-kuat, biar dia dengar oleh telinga. Didengar oleh telinga kepala, dan didengar oleh telinga hati. Kita ada dua, ada mata kepala, ada mata hati. Ada telinga kepala, ada telinga hati. Jadi kalau kita baca kuat, lebih lama sikit kesan dia di dalam hati kita, diam diri kita, insya-Allah akan memberi faedah dalam amalan kita, perbuatan kita. Okey, kita start. Kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah berkat Al-Fatihah, pahala Al-Fatihah ni kepada kekasih kami Rasulullah SAW, dan kepada para sahabat, dan kepada semua ulama-ulama, khususnya pengarang kitab ini, dan sesiapa saja yang terlibat dalam menerbitkan kitab ini. Sampaikanlah pahala bacaan kami kepada mereka semua ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكنا. Jadi di padang mahsyar keadaan orang berbeza-beza. Dinukil dari As-Sa'labi bahawa manusia itu berbeza-beza di mahsyar. Di mahsyar mereka. Jadi maknanya As-Sa'labi telah menukilkan daripada Rasulullah SAW bahawa di padang mahsyar manusia akan bangun tetapi dalam keadaan berbeza. Kenapa berbeza? Kerana mengikut amalan masing-masing. Kita di dunia pun berbeza. Ada orang yang datang dengan basikal, ada yang datang dengan motor, ada yang datang dengan kereta Honda, ada datang dengan Mercedes, ada datang dengan macam-macam. Itu berdasarkan kemampuan kan. Tapi di akhirat besok berbeza berdasarkan ibadat. Ibadat terpenting, ibadat hati. Ibadat hati. Saya tiap-tiap hari Rabu, sekarang ni, saya sedang baca tentang kelebihan zikir. Zikir merupakan ibadat tertinggi, termudah di alam ini. Tak payah air wuduk, tak payah pakai telekuk, tak payah menghadap kiblat. Zikirlah di mana saja, asalkan hati ini tidaklah lalai. Dan zikir boleh dua. Yang paling best zikir lidah dengan zikir hati. Ini yang paling best. Ya, dikatakan zikir lidah dengan hati satu saat lebih baik daripada zikir lidah sahaja. Hati lalai satu saat lebih baik selama 70 tahun. Maknanya kita berzikir dengan lidah saja 70 tahun baru sama dengan sedetik zikir dengan hati dan lidah. Boleh faham tak? Tunggu balik saya buat ayat. Jadi sebab itu hadirkanlah hati semasa berzikir. Dan zikir ni terlalu luas maknanya. Bukan subhanallah alhamdulillah saja. Kita pergi beli barang, kita bayar barang. Kenapa kita bayar? Kenapa tak ambil berbalik je tak payah bayar? Kerana ingat Allah. Allah larang kita mencuri. Jadi kita bayar duit pada penjual itu termasuk majlis zikir. Itu masuk majlis zikir. Apatah lagi lah kalau betul-betul berzikir. Subhanallah. Jadi itulah. Jadi yang menjadi sebab berbezanya cara bangun di padang mahsyar kerana berbezanya kita punya amalan. Ada orang buat amalan punya teruk. Istighfar sehari 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Bila sampai di akhirat zero. Kenapa? Kerana dia berzikir, lepas zikir dia mengumpat. Dia berzikir, lepas berzikir dia mencuri. Dia hasad dengki dan sebagainya. Dia bertaubat, beristighfar, tapi dalam masa yang sama istighfar itu tak sampai ke hati. Istighfar itu tidak lebih daripada lidah saja. Tak angkat pun ke setakat lidah saja istighfar itu. Zero. Berhati-hatilah dengan amalan yang merosakkan kita punya ibadat. Ya, sebab itu kita baca dalam surah Al-Mulk, surah Kahfi, bukan surah Waqi'ah. Ada orang yang di akhirat besok dia akan dapati amalannya sia-sia. Surah Waqi'ah ke? Surah Surah Waqi'ah. Allazina
Saya pun bila nak baca sekarang tak ingat. Maksudnya mereka yang menyangkakan amalan mereka tu bagus, tetapi sebenarnya amalan mereka tak bagus. Dan mereka telah melakukan amalan tetapi tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balik rujuk surah Al-Waqi'ah, kalau tak silap saya, surah Waqi'ah. Jadi itulah yang kita takut. Pagi tadi saya dengar 3 amalan yang sia-sia, taubat kita sia-sia kita punya istighfar. Pertama, dia lepas istighfar dia terus buat juga. Tobat buat balik, tobat buat balik. Yang kedua, makan harta yang haram. Yang kedua, makan harta haram, makan riba, rasuah. Sekarang ni rasuah cukup menjadi, cukup menakutkan, sudah menjadi barah dalam masyarakat Malaysia. Baru ni seorang polis tunggu tepi jalan minta RM100 kepada seorang pelancong yang sudah melancong berapa puluh buah negeri, 30 buah negeri. Dia bawa kereta sendiri sampai kat Malaysia, dia kena tahan kerana kena bawa laju. Polis tu kata kalau nak bayar kat saya bagi 100 cukup, kalau tidak kena bayar dekat pejabat polis 300. Pilih yang mana? Dia pun bagi 100. Keluar dalam TikTok kan, ada tengok kan. Itu banyak. Maknanya rasuah ni dia daripada yang paling bawah sampai yang paling atas. Wal iyazubillah. Satu, dia bertobat, lepas tu dia ulang balik. Yang kedua, makan harta yang haram. Yang ketiga tak ingat. Itu biasalah. Siapa boleh sambung? Ustazah Salwa boleh sambung. Okey. Itulah ya. Jadi semangat saya pasal Salwa lah punya pasal. Nak semangat ini. Okey. Jadi itulah kita faham lah ya. Jadi sebab itu bersihkanlah hati tiap-tiap hari. Ambillah suatu kefahaman bahawa ibadat hati jauh lebih penting daripada ibadat anggota lahir. Ibadat anggota lahir terhenti kepada ibadat hati. Kalau hati ikhlas, kita sedekah dapat pahala. Hati tak ikhlas, kita buat berjihad fisabilillah pun tak dapat apa-apa. Rasulullah kata, pergi minta pada orang yang kamu minta supaya kamu disanjung semasa di dunia dulu, supaya orang kata kamu pahlawan. Pergi minta kat dia pahala. Allah kata, kenapa? Hatinya tidak ikhlas, walaupun dia sudah mengorbankan nyawa sampai mati syahid di medan perang, tapi sebenarnya dia tidak mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazbillah. Okey. Itu baru syarat tentang berbeza. Barulah nak masuk. Yang pertama, di antaranya berkenderaan. Itulah golongan yang muttaqin. Ini yang orang-orang yang paling baiklah. Dia keluar daripada kubur dia nak pergi ke mahkamah Allah berkenderaan. Dikatakan antara kenderaannya ialah udhiyah dia. Apa itu udhiyah? Korban-korban dia di Aidil Adha, kan? Kita buat korban tiap-tiap tahun, insya-Allah. Semua korban-korban kita itu akan menjadi tunggangan kita, akan menjadi keinderaan kita. Tapi itulah syaratnya, kena ikhlas dan kena iqtida. Dia syarat terima amalan dua. Pertama ikhlas, yang kedua iqtida. Apa dia iqtida? Betul-betul mencontohi apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Itu yang pertama. Di antara lagi, ini yang kedua. Di antara lagi berjalan kaki. Itulah orang yang sedikit amalannya. Dia tak ada kenderaan. Amalan dia tu tak cukup. Nak naik basikal pun tak cukup. Basikal pun tak mampu untuk dia beli dengan amalannya. Ibarat di dunia ni lah, pendapatan dia nak beli basikal pun tak cukup, maka dia terpaksa jalan kaki. Banyak di dunia ni yang income dia tak cukup kan, dia terpaksa jalan kaki. Paling-paling naik bus free. Di Selangor ada bus free. Kau Negeri Land
tak ada pula bus free. Siapa 2 ringgit lagi kena main Selangor. Ada bus free. Jadi maknanya mau tak berjalan kaki. Timbul di Seksyen 21 di sini kubur kat mana? 21 juga. Timbul Seksyen 21 nak pergi pada Mahsyar tu di Palestin tu. Palestin pada Mahsyar nak jalan kaki daripada Seksyen USJ 9 nak sampai ke Palestin. Jadi sebab itu tak tahu. Sebab apa? Sebab seluruh alam ni dah kucai lana habis dah. Tungging terbalik dah. Hancur lebur dah. Sudah menjadi seperti debu. Seperti tepung yang kita ayak. Ini dunia sekarang ni. Bukan takat debu kecil-kecil. Macam tepung diayak. Begitulah. Tak tahulah. Roh saya tenggelam. Timbul terpelanting ke manakah. Roh salwa ke manakah. Wallahu a'lam. Yang pasti amalan kita lah. Yang akan menyenangkan kita. Bila kita bangun di tempat yang dibangunkan pada hari kiamat dan menuju kepada mahsyar untuk menghadapi pengadilan yang maha basir. Fa inna naqida basir, sesungguhnya hakim pada hari itu sangat celak. Hakim hari ini dia celak mata kepala aja. Mata hati dia tak nampak. Dia boleh hukum berdasarkan cukup saksi, cukup evidence. Betul kan? Evidence tu apa? Hujah, bukti. Dia boleh tu. Ada orang boleh buat bukti-bukti palsu. Ada orang boleh diupah menjadi saksi palsu. Jadi pengadilan di dunia tidak tepat. Kadang-kadang yang tak bersalah dihukum bersalah kerana diberi sekian juta. Hakim pun manusia juga. Letak dia 1 lori duit depan mata, gelap juga mata. Jadi mahkamah di dunia tidak tepat. Yang tepat mahkamah yang pengadilnya, hakimnya ialah naqid. Allah yang sangat telus. Dia punya ilmu Allah itu sangat-sangat terang, jelas, lahir dan batin daripada A sampai Z. Tidak ada peluang untuk pesalah-pesalah itu nak mengelak diri. Pencuri, dia punya saksi dia tangan yang curi tu. Dia punya saksi dia baju yang dia pakai masa curi. Dia punya saksi dia tempat barang yang dia ambil tu. Yang dia punya saksi barang tu sendiri akan bangun. Saya telah dicuri oleh sekian. Ada peluang dia nak lepas diri? Tidak ada peluang. Jadi berdasarkan ini, fahamlah. Fa inna naqidah basir. Hakim sangat-sangat celak. Luar dan dalam. Dulu dan sekarang. Dan bila-bila. Masya Allah. Jadi, jangan masuk orang yang kedua. No. Tak mau golongan kedua. Tak larat jalan kaki. Tambah saya lagi tak larat lah. Nak main sini pun kena tuntun. Itu dah cantik. Dulu kena naik kursi roda. Sekarang ni tak naik dah. InsyaAllah jumpa sekali lagi. Tengkok pun tak tunduk dah. Ni nampak cergas sikit tak? Daripada dulu. Ini ada rahsia. Rahsia dia tak boleh cerita lah. Nampak tegak sikit kan? Selalu tunduk aja, warak aja. Ini tak warak. Itulah. Jadi golongan kedua berjalan kaki kerana amalannya terlalu sedikit, tidak mampu untuk menjadi kenderaan untuk dia bangun daripada kubur untuk pergi ke mahkamah Allah di padang mahsyar. 2. Yang ketiga, di antaranya ada yang berjalan dengan kaki di atas dan mukanya menyudu bumi. Itulah orang yang kafir dan orang-orang yang makan riba. Jadi maknanya, bayangkan kepala atas, mukanya yang dia selalu budak kecil yang tak mampu berjalan, dia berjalan dengan dada kan? Kan? Dia apa dia panggil? Menyulur. Dia menyulur dengan dada. Adakah budak kecil berjalan dengan menyulur dengan muka? Tak ada. Di padang mahsyar ada.
Dia berjalan menyulur dengan muka. Bayangkan kalau badan tu 70 kilo, muka nak bawa badan 70 kilo, nak menyulur daripada Al-Falah nak pergi pada Mahsyar di Palestin. Sanggup tak? Sanggup tak? Tak sanggup. Kalau tak sanggup, hadirlah majlis ilmu. Bersihkanlah hati. Bercakap tiap-tiap hari dengan hati. Hai hati, kamu raja. Kamu mesti baik. Kalau kamu baik, seluruh anggotaku akan baik. Kalau kamu jahat, seluruh anggotaku akan jahat. Itu. Kita boleh jadi hakim terhadap hati kita. Kita tahu hati kita bersih ataupun kotor. Bersihkanlah selalu sementara masih ada masa. Sebelum sampai nyawa di halqum, di ghargharah. Alhamdulillah, Allah panjang umur kita. Hari ini kita dapat berbeleter panjang. Saya pun dapat beleter kepada diri saya sendiri. Bersihkanlah hati tiap-tiap hari. Itu yang kebawah. Yang ketiga ya. Yang keempat, di antaranya lagi ada yang berupa seperti kera. Itulah orang-orang yang berzina dan orang-orang yang mengadu dombakan manusia. Dua. Ini contoh saja ni. Ya. Dia berzina, apatah lagi dia berzina ada dua jenis. Satu berzina kerana nafsu dia tak dapat tahan. Dia berzina. Satu lagi berzina kerana mencari rezeki melalui zina. Saya pernah dibawa seorang budak tingkatan 3. Badannya sedap. Didapati duit dalam bank Islam lebih 40,000. Bila diselidiki, rupanya dia malam-malam pergi ke hotel murah. Dia melayani orang-orang murah yang nak memenuhi nafsu dia. Dia dibawa ke rumah saya. Jadi itulah mencari. Jadi kalau budak macam tu, mungkin dia tak cukup akal lagi. Mudah-mudahan Allah ampunlah dia. Tu saya pun nasihat, kalau dia baik-baik, dah terlajar, minta ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampunilah. Benda tu, benda haram ni, dia akan lebih menarik daripada benda halal. Kadang-kadang pasangan yang halal pun diuji dengan Allah, tak berminat kepada yang halal. Dia lebih lazat kepada yang haram lagi. Sebab itu Allah perlihatkan semasa baginda bermi'raj, satu kumpulan makan daging busuk kan. Dia tinggal daging yang sihat, daging yang cantik, daging yang baik, dia makan daging busuk. Inilah, dia tinggal pasangan dia yang halal, dia pergi cari pasangan yang haram. Ada satu cerita. Ini cerita olok-olok lah, bukanlah sungguh. Tak tahulah, mungkin sungguh. Orang Arab, dia pergi ke Thailand. Dah tahu cerita, tak payah tahu, tak payah cerita lah. Dia pergi Thailand. Masya Allah. Wanita-wanita Thailand yang ni lah, yang tak elok tu lah. Dia pakai cantik-cantik lah. Tunjuk aurat, tunjuk body, tunjuk sana. Dia tengok dari jauh. Masya Allah. Bila dekat, Alhamdulillah. Bila bertemu, berlakulah apa yang berlaku. Itu dikatakan Tok Arab yang pakai serban tu, pakai jubah labuh tu. Sebab itu iman itu bukan terletak kepada apa? Pakaian. Iman itu terletak pada hati. Berhati-hatilah dengan hati. Dia tak kata bermata-matalah dengan mata, tak. Dia kata berhati-hatilah dengan hati. Sebenarnya hati inilah yang perlu kita isi makanannya dengan sekenyang-kenyangnya. Apa dia makanan hati? Ilmu, dan makanan hati ialah iman. Ilmu makanan siapa? Akal. Apa nama? Roti telur makanan siapa? Body. Saya makan roti telur pagi tadi. Itu untuk body.
Sekarang saya bercakap, menyampaikan ilmu untuk akal. Dan hadirat sekalian, proseslah ilmu itu supaya menjadi makanan hati. Itu kemuncak. Itu kemuncak daripada apa yang kita usahakan. Okey. Jadi orang itu ialah orang yang bertukar wajah dia menjadi seperti kera, ialah orang yang berzina dan orang yang mengadu domba manusia. Lah ni ada orang cari makan dengan mengadu domba. Kerja awak kontrol. Kata contoh TikTok ni, awak gunalah TikTok ini untuk mengadu domba orang. Ada tak? Banyak. Tak disedari. Dia ingat dia dapat rezeki yang halal. Bangun-bangun menjadi kera. Wal ya zubillah. Itu yang keberapa? 4. Yang kelima, di antaranya ada yang berupa BA sambung BI. Itulah orang yang menerima rasuah. Ramai tak orang makan rasuah? Ramai. Adakah orang tertentu? Tidak. Dari yang paling bawah, yang paling atas lebih banyak rasuah. Bukan 2,000, bukan 10,000, bukan 100,000, bukan 10 juta. Bilion, bukan bilion. Trilion. Entahkah ada yang 10 lian apa? Tak tahulah, wallahu a'lam. Minta sangat-sangat jauh. Sedangkan 1 sen yang masuk dalam badan kita, wang yang tak betul, badan ini dirindui oleh api neraka. Api neraka sentiasa berdoa, masukkanlah dia kepada aku, kerana dia tumbuh daripada rezeki yang haram. Kalau beli sebiji telur, kita makan jadi darah daging, boleh tahan sikit. Ni kalau semua apa yang kita beli dari wang yang haram, pakaian dari haram, rumah dari haram, kereta dari haram, anak pinak semua makan yang haram, cucu cicit semua makan yang haram. Bayangkan, seluruh keturunan dibakar oleh api neraka. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang dosanya terus hidup beratus-ratus tahun walaupun dia sudah hancur di dalam kubur. Itu orang yang membiarkan. Yang ni orang yang membiarkan keluarga dia tidak dididik dengan iman, dengan ilmu yang melahirkan iman. Dia melahirkan anak yang jahil, anak yang jahat, anak yang jahat melahirkan cucu yang jahat, seterusnya jahat, semua sekali satu keturunan menjadi penghuni neraka. Wal a'yadzubillah. Minta doa tiap-tiap hari bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Dan tambah 2 kali lagi. Ni baru sekali kan? Minta masuk syurga, minta jauh dari neraka. Kata yang kita baca dulu, ingat tak? Lupa dah. Ingat tak apa yang kita baca dulu? Tiap-tiap hari syurga berdoa, ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah orang yang minta dia masuk kepada aku 3 kali. Orang yang minta 3 kali, mintalah ya Allah masukkanlah aku dalam syurga 3 kali. Syurga berdoa, masukkanlah daripada aku. Orang yang minta jauh dari neraka 3 kali, neraka kata jauhkanlah dia daripada aku ya Allah. Jadi bagi salam baru sekali-sekali. Lepas bagi salam tambahlah 2 kali lagi. Lama dah tambah 2 kali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya pun dah 3 kali dah. Itu antara amalan yang ringan, yang mudah. Tapi kalau tak ada ilmu, hak mudah pun kita tak boleh buat kan. Itu. Jadi mintalah, jauhlah daripada keluarga kita makan rasuah. Andainya sudah terlanjur, cepat-cepatlah bertobat.
Sebab Allah tu Maha penerima taubat. Seorang pelacur pun bila dia bertaubat, Allah ampunkan dosa dia dan masuk syurga. Min wal iyazbillah. Jadi taubat jangan kurang 100 kali sehari. Disiplinkan diri. Sekurang-kurangnya setiap lepas sembahyang 20 kali. 20 kali 5 100. Itu sekurang-kurang. Kerana kita sedar kita banyak dosa. Kita banyak silap, banyak salah. Mengaku, jangan duk kata, oh aku hebat, aku ustazah kan. Mana ada dosa? Jangan. Ustazah banyak dosa, sama je. Di sini mengajar sampai di rumah. Cerita sikit. Apa dia? Dengar juga benda-benda yang negatif. Betul tak? Tak, kadang-kadang kita pula cerita. Bukan nak mengumpat, nak cerita hak betul. Jadi itu dah. Minta ampun pada Allah. Bukan nak mengumpat, nak cerita yang betul. Yang betul telah mengumpat. Hak tak betul tu fitnah. Jadi itulah. Cukup mudah untuk terjatuh dalam ghibah. Ghibah ni mengumpat. Ghibah ni disoal di langit pertama tau. Amalan kita akan diangkat melalui 7 lapisan langit. Sampai pada Allah. Langit pertama kalau duk mengumpat selalu, campak balik ke muka tuan dia seperti dicampakkan kain buruk. Tak guna. Hati-hati dengan ghibah, dengan mengumpat. Sebab mengumpat ni sedap. Seronok cerita pasal orang. Kalau orang cerita pasal kita, seronok tak? Tak seronok. Jadi buat pada orang apa yang kita suka orang buat pada kita. Ya? Pukul berapa dah kita ni? Salwa? 5 minit lagi? Masya Allah. Betul 5 minit. Jam saya cepat sikit. Ya? Boleh guru besar kata boleh lah. Okey. Jadi saya ni bila semangat dia nak cerita panjang. Saya pergi mengajar di section 3, surah section 3. Sedar-sedar tinggal 10 minit baru nak start mengajar. Sebelum tu mukadimah 50 minit. Tinggal 10 minit baru start mengajar. Itu masa semangat dah tu. Masa nak semangat. Itu yang ke-5. Yang ke-6. Yang ke-6 yang ke-5 tadi kita yang ke-5 tadi, yang ke-4 tadi kan? Ya. Jadi yang ke-4 tadi, yang ke-5 tadi bangun dalam keadaan babi kerana dia rasuah. Dan suh tu maknanya sogokkan yang haram. Sama lah tu suh. Wa na'udzuka min suhtika wan nar. Suh tu kita duk baca tiap-tiap hari, tapi hari ni baru tahu makna. Yang ke-6 di antaranya ada yang buta matanya. Itulah orang yang bersikap zalim dalam hukum syarak. Jadi hukum syarak ni sebenarnya semua hukum ni sepatutnya syarak. Apa-apa kesalahan di dunia pun sepatutnya dihukum mengikut syariat Allah. Apa itu syariat Allah? Ialah hukum hakam yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi panduan bagi memberi keadilan kepada seluruh hamba Allah ni. Tak timbul ini mahkamah sivil, ini mahkamah syariah, mahkamah syariah. Tak timbul. Tapi inilah kehendak manusia yang buta agama. Kita terpaksa mengikut syarat kemerdekaan kita. Kamu nak merdeka boleh, tapi kena pakai undang-undang siapa? Undang-undang orang putih. Orang putih mana kena mahkamah syariah, mahkamah syariah. Jadi terpaksa. Kalau kita nak salah kepada pemimpin kita, kena saya tak tahu nak kata.
Kalau Tengku Abdul Rahman tak terima, kita tak merdeka. Duduk dalam penjajahan sampai bila-bila. Kalau dia terima, kita tak boleh jalan hukum yang kita nak. Hukum Allah. Kita kena ikut hukum mereka. Jadi pilih antara dua. Telan mati mak, luah mati bapa. Akhirnya tak sama ke apa. Telan pun tak, luah pun tak. Jadi itulah. Jadi kita tak boleh blame 100% pada pemimpin. Ada pemimpin yang tak kisah. Nak jalan hukum syarak tak jalan, dia tak kisah. Ada pemimpin dia benar-benar dia nak jalankan hukum Allah. Tetapi disekat oleh undang-undang parlimen British. West apa dia panggil? West? Undang-undang British, undang-undang UK, bukan undang-undang US. Sebab UK lah yang menjajah kita. Tapi ada pemimpin yang nak sangat menjalankan hukum Allah, tapi tak dapat. Tapi dia telah buatlah setakat yang mampu. Dia didiklah rakyat supaya kita lah jalan hukum Allah di dalam diri kita. Kalau tak dapat di mahkamah dunia ni. Jadi sebab itu kepada mereka yang tak mahu kepada hukum syarak, inilah yang bangun dalam keadaan bisu. Masa Allahyarham jadi mufti, sekumpulan pegawai tinggi daripada PTPTN, iaitu yang budak-budak universiti ambil pinjaman, dia minta fatwa daripada mufti pada masa itu, Allahyarham suami saya. Dia kata, Ustaz, Datuk, kalau kita ambil 1% saja daripada pinjaman budak-budak ni, sudah cukup untuk menjalankan pentadbiran urusan PTPTN ni. Dan budak-budak tu tak terbeban. Budak-budak miskin, korang kaya dia tak ambil kan. Jadi kalau begitu baguslah. Ambil 1% lah. Mudah-mudahan 1% tu tidak menjadi haram. Kerana ambil untuk pengurusan. Bila balik pada bos, PM masa tu, no. Terus ambil 4% juga. Itulah. Ini yang 3% lagi tu halal ke tak? Memeras anak-anak yang miskin, keluarga yang susah, terpaksa bayar 4%. Dia pinjam 5,000 katakan, dia bayar tu 5,000 ke? Dia bayar tu lebih daripada 10,000. Bunga dia akan lebih daripada pokok. Itu. Termasuklah makan yang melaksanakan perjalanan yang tidak syar'i. Peraturan yang tidak syar'i. Wa'iyazbillah. Di antaranya ada yang tuli, bisu. Itulah orang yang ujub ataupun terpesona dengan ilmunya dan amalannya. Wa'iyazbillah. Jadi dia bangun dalam keadaan bisu. Kerana apa? Kerana dia berasa ujub. Apa itu ujub? Ajaib. Apa itu ajaib? Dia rasa kagum terhadap hebatnya aku, banyaknya ilmu aku, banyaknya amalan aku. Maknanya dia berasa kehebatan terhadap diri dia sendiri. Allah marah. Sebab itu bila Rasulullah SAW menceritakan hakikat diri dia, dia ulang-ulang. Aku adalah Sayyid Bani Adam. Itu Sayyid ni namanya ketua yang besar, penghulu anak Adam. Bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad ada Sayyid Bani Adam, penghulu anak Adam. Wala fakhr. Dia terus kata, bukan berbangga, ini adalah sebenar. Sebab itu kalau wali-wali Allah cerita, segala apa yang ada di dunia ini adalah untuk manusia, dan manusia yang paling hebat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf cantik, handsome, tapi hanya separuh
kehansaman aku. Bayangkan, kalau tengok wajah Nabi Yusuf apa potong tangan, patut potong buah apple, tapi potong tangan kerana terlalu handsome. Bagaimana kalau sekali ganda kehansaman Nabi Yusuf? Bagaimana handsome-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita menjadi umat kepada manusia yang terhandsome di alam ini. Masya Allah, Masya Allah, syukur sangat-sangat. Yang paling penting, dia adalah merupakan Nabi yang penghulu lah, penghulu segala Nabi, segala Rasul, segala anak Adam. Wala fakhar. Aku adalah apa lagi? Ada banyak kan? Kalau tak silap saya ada 5 ataupun 6. Rasul menceritakan tentang hakikat diri dia seolah-olah macam dia berbangga dengan diri dia. So itu setiap satu dia akan ikuti dengan wala fakhar, wala fakhar, wala fakhar. Bukan berbangga, bukan berbangga. Ini adalah aku nak cerita realiti sebenarnya untuk kamu tahu. Supaya kita bersyukur. Oleh kerana Nabi Musa kenal siapa Rasulullah, dia minta nak jadi umat Rasulullah. No, Allah kata, kamu kena jadi Nabi kepada Bani Israel, Rasul kepada Bani Israel. Kamu tak boleh jadi umat Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad. Saudara, tuah ini, anugerah ini, syukurlah sangat-sangat. Dan kitalah insan yang pertama akan dihisap daripada masyarakat Rasul. Insan pertama yang akan masuk bersama dengan Nabi kita yang akan membuka pintu syurga. Kita bersama di belakang Nabi, insya-Allah. Masya-Allah. Itulah. Jadi sebab itu jangan berbangga. Ini amaran lah. Yahudi jadi macam tu hari ni pasal apa? Tok guru dia lah. Dia merubah segala kitab Taurat. Kemudian dia kata bunuh orang Islam dapat pahala banyak. Oh, budak-budak benda yang tak erti apa ni, seronok kan membunuh orang ni, satu keseronokan. Sampai dia menjadi satu kelazatan nak makan darah orang. Maka bertuahlah insan-insan yang mati syahid kerana dibunuh oleh manusia-manusia yang tak berguna. Kita ingat kesian orang Palestin. Dalam perut dah kena tembak dah. Tak ada nak keluar. Keluar tak ada inkubator, mati. Tergolek-golek. Tengok tak gambar tu? Kita nampak kesian. Sebenarnya dia orang betul. Dia orang betul. Dia tak sempat merasa azab di dunia ni. Dia sudah dijemput sebagai mati syahid. Sekarang dia bukan baby di sana. Dia sedang berlari-lari di taman syurga. Baby-baby yang mati syahid tu. Dan yang tua-tua pun yang mati syahid, insya-Allah dia sedang berlari-lari di taman syurga. Saya dapat satu dia kalau batu bersorak tu, itu dia panggil batu bersorak. Saya dapat katakanlah batu bersorak ditulis di atas kayu zaitun. Dia orang tulis apa? Orang Palestin bagi kat saya. Dia bagi pada Salimah lah kat saya. Saya mewakili Salimah. Dia bawa ayat, janganlah kamu sangka orang yang mati syahid itu mati, tetapi mereka terus hidup dan sudah sedang mendapat rezekinya daripada Allah. Itu dia tulis ayat Quran tu. Boleh balik rajak. Kemudian di bawah sekali dia buat satu lagi kayu kecil di bawah tu. Wahai Salimah, dia kata orang-orang yang anda bantu sedang menunggu anda di pintu syurga. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita dah 3 kali hantar bantuan ke Palestin. Kali pertama 130,000, kali kedua 150,000, kali ketiga kita khusus hantar kepada Hamas 100,000. Dan saya kata jangan stop. Lagi tak merdeka Palestin, lagi dia orang ni bukan setakat mengorang, lebih tambah lagi penderitaan dia orang. Sebab itu saya tak buang ni. Hari raya pun saya nak pakai. Hadirat buang lama dah. Tak ingat dah Palestin. Ingat tapi tak nampak pun.
Tengok. Tengok guru besar kita. Guru besar kita. Tengok. Pakai alhamdulillah. Lagi tak merdeka Palestin, hari raya pun saya akan pakai. Pakai baju raya, atas dia hati ini bersama dengan orang yang tak dapat berhari raya. Bayangkan. Bayangkan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada api, tidak ada air. Bagaimana mereka boleh hidup? Mereka berhidup dengan zikrullah. Itulah seminggu Zainab Al-Ghazali hidup di dalam bilik sempit bersama dengan 24 anjing liar. Bukan anjing liar, anjing polis. Seminggu bersama dengan anjing polis yang dilaparkan bersama dengan Zainab Al-Ghazali dalam bilik kurungan polis di Mesir. Anjing kenal siapa. Dia tak sentuh pun Zainab Al-Ghazali. Seminggu tak diberi makan. Rasulullah datang dalam penjara, beri dia makan. Dia kenyang. Itu dah. Orang Palestin sekarang makan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan siapa yang nasib baik boleh hidup sampai zaman Dajjal, Al-Masih Dajjal, tidak ada makanan masa tu. Yang paling ramai, siapa yang boleh bagi makanan? Dengan ujian daripada Allah, Dajjal tu boleh bagi makanan. Dajjal tu dia boleh tumbuhkan pokok, boleh sediakan apa kita nak. Hidup hari-hari tak ada makanan. Maka yang paling ramai rosak iman ikut Dajjal kerana nak apa yang dibagi oleh Dajjal ialah wanita. Wanita ni tak kuat iman. Lapar sikit, susah sikit, terus korbankan akidah dia. Bukanlah kita. Mudah-mudahan tidak kita lah. Yang saya kesian cicit saya. Kalau mengikut Syekh Yasin yang menubuhkan Hamas tu, 2100 tahun, 100 tahun, kan 80 tahun, 80 tahun, 80 tahun. Dia satu generasi 40 tahun. Dua generasi 80 tahun. Kalau 80 tahun Israel merompak Palestin ialah tahun 2024. 2024 tu mungkin saya dah tak ada. Tapi kesian pada anak cucu ni. Sebab itu kalau kesian, didiklah mereka dengan iman. Iman. Itu. Itulah. Jadi ini nasihat kepada sebab itu ada cerita. Ini bukan cerita, ini macam hadis kursi. Allah Ta'ala berkata pada satu orang Yahudi, ulama dia, engkau sebelum engkau mati engkau sudah bertaubat. Jadi andainya aku terima taubat engkau, bagaimana dengan orang-orang yang engkau sesatkan? Bagaimana dengan orang-orang yang engkau sesatkan? Jadi maknanya bila dia bertobat untuk diri dia, tapi orang-orang yang sesat, bunuh orang, buat benda-benda, meninggalkan suruhan, menjauhkan, membuat larangan apa semua tu, ini kerana kamu yang ajar dia. Bagaimana dengan mereka? Akhirnya kamu masuk neraka kerana memberi ajaran yang salah kepada pengikut-pengikut kamu. Ini kita, ini bukan takat ujub lah tu, ini menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Seterusnya yang ketujuh, di antaranya ada yang menggigit lidahnya dan mengalirkan nanah daripada mulutnya. Yang ke-8, yang ke-7 sudah ya. Yang ke-7 sudah, bisu tadi sudah. Tuli bisu belum ke sudah? Sudah. Yang ke-8 lah, yang ke-8. Jadi di antaranya ada yang menggigit lidahnya dan mengalirkan nanah daripada mulutnya. Itulah orang yang mengajarkan manusia sesuatu yang lain daripada perbuatannya sendiri.
Ini orang yang bercakap tak serupa bikin. Suruh orang baik dia jahat. Suruh orang ikhlas dia tak ikhlas. Inilah. Ini bukan tok guru sajalah, siapa-siapa pun dah. Suruh orang baik dia jahat. Wa'iyazbillah. Yang ke-9, di antaranya ada yang kudung tangan dan kaki. Jadi orang mentimun, tangan tak ada, kaki tak ada. Itulah orang yang menyakiti jiran sekampungnya. Maknanya jiran ni dalam Islam, Allah suruh kita buat baik dengan jiran ni seperti kita buat baik dengan keluarga sendiri. Sebab kalau kita berlaku apa-apa hal, adakah yang keluarga kampung nak datang tolong kita? Tak, jiran kita. Sebab itu dikatakan jiran ni seolah-olah dia akan diberi harta pusaka. Taklah, tapi seolah-olah, kerana perlunya kita berbaik-baik dengan jiran. Jadi orang yang menyakiti jiran, menyakiti jiran ni kadang-kadang kerana tai ayam pun boleh berkelahi. Tai kucing, Allah ni tak kucing. Kalau kampung belayam ke sini, kerana tai kucing tu boleh bergaduh, jiran tak bercakap bertahun-tahun. Allah wa'iyazbillah. Kalau di kampung tu macam-macam lah. Saya ada keluarga saya tak bercakap, duduk sebelah meja belah tak bercakap, pasal suami dia tu sepupu saya. Bila suami tu meninggal, isteri tu bawa keluarga dia mai duduk rumah pusaka. Jadi adik-beradik lain tak puas hati. Rumah pusaka patut dibahagi-bahagikan ataupun jual, dibahagi-bahagikan duit tu. Tiba-tiba dia bawa segala keluarga dia agaknya dia keluarga susah lah kot, bawa pergi duduk di rumah tu. Jadi yang ni tak puas hati, tak cakap. Saya kadang-kadang bila balik raya, saya bawa nota tentang silaturahim tu, tapi tak ada peluang nak bertazkirah pada hari raya. bawa balik. Hari raya pun dia tak pergi mari, tak cakap. Padahal dua beradik sepupu. Itulah. Allahu Akbar. Sebab itu di antara orang yang Allah tak diharamkan daripada api neraka ialah qati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Di antara dinding tiang sirat kita ialah silaturahim. Tak ada silaturahim, tak ada amanah, titi dogol. Tiang sirat kita dogol. Bayangkan kalau jambatan Pulau Pinang tak ada dinding kiri kanan, jatuh laut lah. Ini titian sirat, tak ada dinding kiri kanan. Kalau kita nak jambatan kita berdinding, hubunglah silaturahim dengan amanah. Itu yang ke-9 ya. Yang ke-9, orang yang menyakitkan hati jiran. Yang ke-10, di antaranya ada yang tersular di atas batang kayu dari api. Kalau tersular, kayu tu dia ditusuk dari bawah. Itu makna tersular. Ditusuk dengan kayu dari api. Api tu kalau letak kat lengan pun sakit. Bayangkan kalau disular. Itulah orang yang mengadukan mengadukan manusia kepada sultan atau raja. Apa maksudnya? Dia ada kedudukan lah. Dia rapat dengan raja. Jadi dia guna rapat dia dengan raja tu, dia menginayai orang. Dia mengadu orang ni gini. Raja ni pula tak usul periksa. Dia menginayai. Sebab itu kena tabayun. Tabayun maknanya selidik apa-apa pengaduan yang diadu oleh sesiapa pun. Apa-apa kesalahan, adili dengan adil. Jangan
Sebab itu ada ayat, janganlah kamu menjadikan kasih kamu pada sesuatu pihak tu, kamu sanggup buat benda yang tak betul. Inilah yang dikatakan sifat jahiliyah. Sebab itu dia ada ta'assub jahili. Ta'assub jahili ni maknanya kita sayang pada satu orang, kita akan sokong dia sama ada dia salah ataupun betul. Masa jahiliyah, ini anak aku, dia buat jahat pun aku kena sokong dia. Ini keluarga aku. Sebab itu Rasulullah bila dia diutuskan menjadi rasul, dia isytiharkan, andainya Fatimah anak aku sendiri mencuri, akan ku potong tangan dia. Maknanya walaupun anak Nabi buat salah, tetap salah, tetap dijalankan hukum yang adil. Itu yang Allah ni, kita banyaklah perlakuan dalam masyarakat kita. Kalau orang tu kita sayang, kita tuntut supaya dia tidak dihukum dengan hukum yang sebenar. Kita tak sedar, kita sudah ada sifat jahiliyah. Bila Rasulullah diutus, Rasulullah kekalkan ta'assub itu, tapi ta'assub Islamiah. Yang tadi ta'assub jahiliyah. Bagaimana ta'assub Islam? Kamu orang yang buat salah itu, kamu nasihat dia supaya berhenti pada kesalahan. Itu ta'assub Islam. Bila orang yang kamu sayang buat salah, kamu nasihat dia, bukan kamu sokong. Kamu tak datang perkataan, menyokong benda yang salah, menuntut supaya dilepaskan orang yang salah. You are wrong. Kita mesti berpegang di atas kebenaran, walaupun ke atas diri kita sendiri, ke atas keluarga yang kita sayang. Benar itu benar, salah tetap salah, walau kepada siapapun. Itu yang ke-10. Di antaranya ada yang tersular tadi, yang ke-10, dia guna dia punya kabel untuk mengadu pada raja sehingga orang itu diinayai. Di antaranya ada yang berbau lebih busuk daripada bau bangkai. Dia bangkai ni macam-macam. Bangkai tikus bau lain, bangkai ayam bau lain. Tahukah bangkai apa yang paling busuk? Tahu pun. Bangkai manusia paling busuk. Manusia yang mati, yang tidak diurus tu lebih busuk. Lebih busuk lagi kalau manusia tu jahat. Lebih busuk lagi kalau manusia tu zalim. Sebab itu kepada orang-orang yang berkuasa, dia punya kubur dia lebih dalam daripada orang biasa. Betul tak? Kerana dia punya bau tu, biasanya bila ada kuasa ni, payah nak jadi orang baik. Kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul berkuasa. Rom dan Parsi tunduk di bawah Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap menjalankan hak dan kebenaran. Bukan semua orang berkuasa. Orang berkuasa yang zalim. Sebab itu, antara orang yang pertama mendapat naungan arash di akhirat ialah pemimpin yang adil. Nombor 1, pemimpin yang adil. InsyaAllah saya dah catat dah hadis tu. Tapi last kali, nak last kali ni kena 3-4 kali baru habis ni cerita ni. Sebab kita pasakkan betul-betul apa yang terkandung dalam nasihat ini, supaya kita insya-Allah termasuk dalam golongan yang pertama, insya-Allah. Itulah orang yang ke berapa tadi? 11 lebih busuk. Itulah orang yang berseronok-seronok dengan hawa nafsunya terhadap perkara-perkara yang haram, serta tidak menunaikan hak Allah. Ini pun kena cerita panjang pula hak Allah ni. Ringkasnya, kalau cikgu mengajar cukup bulan, apa hak dia?
gaji. Apa tanggungjawab dia? Mengajar. Kita di dunia, apa tanggungjawab kita? Mengabdikan diri pada Allah. Itu tanggungjawab kita. Apa hak kita? Redha Allah dan syurga Allah. Itu ringkas. Kalau nak cerita panjang, ada cerita lagi. Tapi tak ada lah. Guru besar dah ada isyarat dah. Yang ke-12. Di antaranya ada yang dipakaikan pakaian daripada minyak tanah, iaitu ahli takabur, atau orang-orang yang takabur, ujub dan berbangga, bermegah-megah. Jadi ujub tu dah ada tadi. Apa dia pakaian dari apa ni? Dikatakan dalam kitab tua daripada minyak tar. Minyak tar tu orang buat jalan tu akan dijadikan pakaian orang yang sombong dan takabur. Itulah di antara keadaan-keadaan yang diceritakan oleh Imam As-Sayuti, berpandukan daripada nas-nas, hadis-hadis, ayat-ayat dan sebagainya, untuk memberi peringatan kepada kita supaya kita merancang dari sekarang bagaimana kita akan bangun di padang mahsyar nanti, yang mana tidak ada satu orang pun dapat melepaskan diri daripada menghadapinya. Sebab itu kalau tak dapat lepas diri daripada kita menghadap dengan tidak merancang, rancanglah dari sekarang. Inilah yang Al-Falah ni tak jemu-jemu. Tiap-tiap hari buat program untuk menjadikan kita insan-insan yang mempersiapkan diri awal-awal sebelum kita menghadapi keadaan yang berbagai-bagai dahsyatnya. Dia bukan semua dahsyat. Orang yang bersiap, dia akan bertuah sangat. Orang yang tak bersiap, inilah orang yang menyesal kemudian. Kita kena menyesal dahulu pendapatan. Menyesal kemudian tak berguna. Sekian wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini ada permohonan ya. Mohon didoakan ke atas Allah yarham Wan Nur Aini binti Wan Ahmad, jamaah yang istiqamah di Masjid Al-Falah, yang meninggal dunia pada 5 hari bulan 2 24. Terima kasih. Jadi kita bacakan Al-Fatihah, kemudian kita buat doa ringkas pada almarhumah insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat iman kami, dengan berkat amal soleh kami, dengan berkat Al-Fatihah kami baca, sampaikanlah pahala Al-Fatihah ini kepada kekasih kami Rasulullah SAW dan kepada almarhumah Wan Nur Aini binti Wan Ahmad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosanya, kurniakanlah pahala kepadanya, jadikanlah bersihkanlah dia daripada segala dosa, segala noda, dan jadikanlah kuburnya seluas-luas kubur. Jadikanlah kuburnya sebagai salah satu di taman syurga, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha waghsilha bil ma'i wa thalji wal barad ونقها من الدنس والخطايا واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.